Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan satu soalan yang telah pun ditanya pada 2 tahun yang lalu, tapi disebabkan saya agak sibuk jadi hari ini baru saya boleh jawab soalan ini. Baik, soalan ini daripada Siti Aisyah. Okey, saya percaya yang bertanya soalan ini pun sudah habis SPM. Jadi soalannya adalah, cikgu, saya nak tanya macam mana nak kira kalau soalan objek yang dilontarkan ke atas secara menegak, dibaling ke atas secara menegak mencapai ketinggian maksimum 5 meter. Hitung halaju, soalan dia adalah hitung halaju objek itu semasa dilontarkan. Dan dikata soalan ini adalah soalan kebat. Jadi harap cikgu dapat bantu. Baik, jadi untuk soalan ini sebenarnya saya rasa kalau anda faham, anda tahu cara untuk ubah soalan ini kepada dalam bentuk yang lebih fizikal, yang lebih anda nampak, maka anda akan boleh jawab soalan ini dengan baik. Baik, jadi kita tengok pada soalan ini dari sudut fizikalnya. Kita cuba bayangkan macam mana soalan ini berlaku. Jadi kita bayangkan objek dilontarkan ke atas. Ini adalah anda. Anda membaling objek ke atas, kita andaikan ini adalah objek tersebut. Anda lontarkan ke atas dan ia mencapai ketinggian maksimum 5 meter. Maksudnya daripada kawasan yang anda lontar, daripada tangan anda sampailah kepada ketinggian maksimum, dia punya sesaran dia ataupun jarak ketinggian dia itu, ketinggian dia adalah sebanyak 5.0 meter. 5.0 meter. Jadi soalan dia adalah hitung halaju objek semasa dilontarkan. Maksudnya bila anda baling itu, anda mesti kena baling dengan halaju tertentu. Maka kita nak tahu berapa halaju ketika dilontarkan, ataupun dalam bentuk yang kita faham, iaitu dari sudut V, U, S, A dan T. Ini adalah nilai-nilai ataupun benda-benda yang anda perlu keluarkan daripada soalan. Baik, jadi pemboleh ubah ini, V, U, S, A, T ini, kalau anda perhatikan pada soalan ini, yang mana satu yang berkaitan dengan soalan ini? Baik, yang pertama, bila soalan itu bercerita tentang baling ke atas ataupun jatuh ke bawah, maka yang wajib akan terlibat adalah A. A ini apa? A adalah pecutan. Baik, A adalah pecutan. Kenapa ia terlibat bila ada soalan tentang atas dan bawah? Kerana bila berkaitan dengan atas dan bawah, maka ia melibatkan graviti. Tapi kalau kiri ke kanan, ia tidak melibatkan graviti. Hanya untuk atas dan bawah. Jadi A bersamaan dengan pecutan, dalam kes ini dia merujuk kepada pecutan graviti. Pecutan graviti. Jadi kita beri nilai dia. Sekejap lagi kita akan lihat nilai yang kita berikan adalah, soalan ini disebabkan dia tak beri nilai graviti, maka kita andaikan nilai graviti adalah 10 meter per saat kuasa -2. Baik, jadi ini adalah graviti. Seterusnya, hitung halaju objek. Soalan dia hitung halaju objek ketika dilontarkan. Jadi yang ini, yang mana satu? V, U, S ataupun T? A kita dah tahu. A adalah 10. Jadi kita padam A. Tulis mula T. Jadi halaju. Dia bertanya tentang halaju. Maka halaju adalah sama ada V, halaju akhir, ataupun U, halaju awal. Maka yang mana satu? Yang mana satu? V ataupun U? Daripada soalan ini kita tahu dia tak boleh jadi V, sebab V adalah halaju akhir. Sedangkan yang kita lontarkan itu adalah halaju ketika dilontarkan. Maka yang sebetulnya adalah U. U iaitu merujuk kepada halaju awal. Jadi U di sini adalah soalan yang kita nak tahu. U adalah nilai yang kita nak tahu. Jadi apa lagi? Apa lagi yang kita boleh keluarkan daripada soalan ini? U yang kita nak cari. Lagi satu adalah 5 meter ini. 5 meter merujuk kepada ketinggian maksimum. Jadi 5 meter ketinggian mestilah merujuk kepada S. Sesaran. S adalah sebanyak 5 meter. Dan yang terakhir, untuk soalan-soalan yang melibatkan halaju, sesaran dan juga masa dan pecutan, dia mesti ada 4 benda yang terlibat. Kalau 3 sahaja, kita tak boleh nak dapatkan jawapan akhir. Jadi apa yang lagi satu? Baik, yang lagi satu yang sebenarnya dia tak sebut dalam soalan ini, tapi anda boleh tahu. Kerana dia sebut ketinggian maksimum. Apa maksud ketinggian maksimum? Bila ada sahaja soalan yang sebut tentang ketinggian maksimum, maka anda mesti tahu dia akan ada satu nilai, iaitu V bersamaan dengan kosong. Halaju akhir dia adalah kosong.
Okey, halaju akhir itu yang mana? Halaju akhir adalah bila kita baling sahaja objek ini, maka bila dia naik ke atas, makin lama dia akan makin perlahan. Anda cuba baling sesuatu objek, objek itu pasti dia akan naik dan kemudian dia akan berhenti di atas, kemudian jatuh semula ke bawah. Okey, kalau dia terus bergerak, maka dia akan terus naik ke atas lah. Tapi dalam kes ini, dia naik setinggi 5 meter. Maksudnya dia akan berhenti pada jarak 5 meter. Maka kita beri nilai V sama dengan kosong. Okay, V sama dengan kosong. Jadi kita sudah ada 4 benda. Okay, 4 pemboleh ubah yang kita nak cari ini. Jadi kita masukkan sahaja ke dalam formula yang melibatkan keempat-empat benda ini. Jadi apa dia? Formula yang ada A, U, S dan V. Okay. A, U, S dan V. Okay, apa dia? Anda boleh rujuk pada formula yang ada iaitu V kuasa 2. Okay, kita gunakan warna kuning. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okey. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Yang ini anda boleh rujuklah pada buku teks ataupun buku-buku rujukan, dia akan beri formula ini. Cuma beri formula saja tak boleh nak menyelesaikan masalah. Anda mesti tahu cara nak guna. Jadi cara nak tahu untuk gunakan dia adalah dengan kita keluarkan nilai-nilai yang terlibat. Okey, nilai-nilai yang terlibat kita boleh keluarkan. Macam soalan ini, kalau anda perhatikan dia hanya berikan satu sahaja nombor iaitu 5 meter. Tapi sedangkan dalam soalan ini dia ada beri dua lagi maklumat tambahan iaitu pecutan dan juga halaju akhir. Okey, yang ini dia beri tapi dia tak sebut secara jelas. Jadi anda perlu tahulah macam mana kita nak keluarkan maklumat ini. Baik, seterusnya kita masukkan ke dalam formula. V adalah kosong, U adalah soalan yang kita nak carilah. U adalah nilai yang kita nak cari. U kuasa 2 tambah dengan 2AS. Okey, 2A. A adalah 10 meter. 10 meter. Okey, 10 meter per saat. Kita tulis 10. Tapi kita kena ingat 10 ini dia ke bawah. Okey, 10 ini dia ke bawah. Maka sagi nilai U yang kita akan dapat mesti U yang negatif. Okey, ataupun kita boleh tukarkan terus. Okey, 10 ini kepada nilai negatif iaitu negatif ke bawah sebab kita tahu bahawa U ini kita lontarkan ke atas dan dia adalah vektor, jadi vektor dia ada arah. Bila kita lontarkan ke atas dan U ke bawah ini, maka nilai kedua-dua ini dia mesti terbalik. Satu mesti negatif, satu positif. Jadi kita gunakan nilai graviti sebagai negatif 10. Okey, negatif 10. Dan kemudian darab dengan S. Nilai S adalah 5 meter. Gantikan dengan 5 meter. Baik. Jadi kita hanya perlu selesaikan sahaja soalan ini. Kosong sama dengan U kuasa 2 tolak dengan 2 darab negatif 10. Okey, tolak ini daripada negatif 10 ya. Tolak saya bawa keluar. Jadi 2 darab 10, 20. 20 darab dengan 5. Okey, jadi kita akan dapat kosong sama dengan U kuasa 2 tolak 20 darab 5 adalah 100. Kemudian kita boleh alihkan. Okey, kita akan dapat U kuasa 2 sama dengan 100. Okey, macam mana saya dapat ini? Kita boleh bawa negatif 100 ini ke sana. Okey, ke sebelah kiri dan kemudian kita terbalikkan semula. Ataupun mungkin kalau anda keliru, saya tulis sahaja 100 sama dengan U kuasa 2. Okey, negatif 100 kita bawa ke sebelah kiri akan jadi 100 sama dengan U kuasa 2. Baik, jadi untuk selesaikan soalan ini mudah saja. Kita gunakan punca kuasa 2. U sama dengan punca kuasa 2 100. Jadi jawapannya adalah berapa? Punca kuasa 2 100 adalah 10. Jawapannya adalah 10 meter per saat. Okey, jadi 10 meter per saat ke atas. Jadi itu adalah nilai ya. 10 meter per saat ke atas. Jadi bila anda membaling sesuatu objek dengan halaju 10 meter per saat, maka kalau anda kira ketinggian yang objek itu naik, dia akan jadi 5 meter sahaja. Baik, setakat itu sahaja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.